يا رب قد غفلنا وكلنا طمع في عفو. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Tuan Imam yang saya hormati, Tuan Bilal, tuan-tuan ahli jawatan kuasa masjid, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah. Ucapan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izinnya pada pagi ini Allah masih memberikan kelapangan masa dan kesihatan kepada kita semua. Dengan nikmat kelapangan masa dan kesihatan ini dapat kita pergunakan untuk sama-sama berada di rumah Allah ini bagi melakukan ibadah dan berusaha untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah melapangkan dada kita selapang-lapangnya untuk menerima hidayah dan petunjuk daripadanya. Kemudian kita juga mengucapkan selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin hadirat yang saya kasihi, untuk kuliah pada pagi ini saya akan tunjukkan beberapa gambar kepada tuan-tuan puan. Mudah-mudahan dianya akan menjadi iktibar kepada saya dan kepada kita semua. Yang pertama, kita tengok jauh tak nampak kot. Ini adalah gambar Masjid Babri, tuan-tuan. Masjid Babri yang kita dalam sejarah moden ini, dia pernah diruntuhkan oleh orang-orang Hindu. Walaupun ia diruntuhkan, namun demikian orang-orang di India masih menggunakan puing-puing dan juga tempat reruntuhan masjid ini, tuan-tuan, untuk digunakan melakukan ibadah solat Jumaat. Ini solat disebutkan solat Jumaat, tuan-tuan. Dilakukan di atas puing-puing masjid ini. Dan riwayat mengatakan bahawasanya, ada dalam internet kita baca, orang-orang Hindu yang terlibat dengan kes ini, tuan-tuan, dengan yang meruntuhkan masjid ini, setidak-tidaknya dikatakan ada 40 orang buta matanya. Allah butakan mata mereka. Setidak-tidaknya dikatakan 40 orang mereka yang terlibat dalam meruntuhkan masjid ini. Sebab sebagaimana yang kita maklum bahawasanya di India sana soal-soal seperti ini dia meruncing, tuan-tuan,
soal berkaitan tentang tapak tanah ni, sama ada dia digunakan untuk membangun masjid atau digunakan untuk membangun kuil. Situasi ini sering berlaku pergaduhan, sebab orang Hindu ni kalau dia rasa dekat situ Tuhan dia turun, dia nak buat kuil lah atas kat situ, kan? Di atas tapak tanah tersebut. Okey, ni gambar yang pertama. Gambar yang kedua, tuan-tuan, barangkali tuan-tuan pun pernah tengok. Ini adalah Ariel Sharon, pernah menjadi Menteri Pertahanan dan juga Perdana Menteri Israel. Sekarang ini Ariel Sharon sudah koma. Ada kata mengatakan 6 ke 7 tahun dah dia koma, tuan. Yang atas tu adalah gambar ketika dia sihat lah, ketika dia masih lagi sihat. Yang di bawah tu, tuan-tuan, yang pakai bantuan pernafasan tu, yang keadaan dia ketika ini. Rupanya dah hampir sebelah tu, sampai sama sebelah tu Fir'aun, sebelah tu gambar apa, mumianya Fir'aun, kan? Dan ada Sharon tu sebelahnya. Dan ada cerita mengatakan bahawasanya dahulu berat dia, tuan-tuan, ada Sharon ni sampai ratusan kilogram berat badan dia. Tapi sekarang ni hanya tinggal 15 kilogram sahaja. Tinggal 15 kilogram sahaja beratnya Ariel Sharon ketika ini. Doktor pakar mengatakan dia boleh hidup 10 tahun lagi, tuan-tuan. 10 tahun lagi dia boleh hidup. Tapi hidup cara macam ni lah, hidup dengan cara bantuan pernafasan seperti ini. Ni betul lah apa yang dikatakan di dalam Islam ni, ada An-Narul Ajilah, satu lagi Al-Jannatul Ajilah. An-Narul Ajilah tu maknanya neraka yang disegerakan. Sebelum dia dicampakkan ke dalam neraka yang sebenar, dia disiksa dengan azab di dunia dahulu, dengan sebutkan dengan An-Narul Ajilah, neraka yang disegerakan. Tapi bagi orang-orang yang beriman disebutkan dengan Al-Jannatul Ajilah, surga yang disegerakan. Maknanya sebelum dia diletakkan oleh Allah dalam surga yang sebenar, maka Allah berikan kebahagiaan, kedamaian kepadanya semasa di dunia lagi. Okey, itu gambar yang kedua. Gambar yang ketiga, tuan-tuan, okey, nanti ada gambar dia. Ini yang saya ada kaitannya dengan Al-Jannatul Ajilah tadi, tuan-tuan, yakni surga yang disegerakan. Seorang pemuda yang bertugas sebagai imam, dia telah mengalami kemalangan menyebabkan dia koma. Namun satu kejadian yang luar biasa telah berlaku apabila pemuda itu tiba-tiba membaca Al-Quran ketika sedang koma. Dalam koma tu dia baca Quran. Remaja ini adalah remaja Jordan yang bertugas sebagai imam. Dia bertugas sebagai imam. Dia mengalami kecederaan dalam satu kemalangan. Kemudian dia membaca Al-Quranul Karim dalam keadaan yang dia tidak sedar diri setelah dia keluar daripada bilik pembedahan. Subhanallah. Jadi apa jua kelakuan atau perkataan kita, gerakan semasa kita sedar ini, tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala akan gerakkan secara automatik apabila kita dalam keadaan tidak sedar. Itu yang saya pernah sebutkan dalam kuliah-kuliah lepas, tuan-tuan, bahawasanya Imam Ghazali menyebutkan bahawasanya cara hidup seseorang itu akan menentukan cara matinya. Cara hidupnya akan menentukan cara matinya. Apabila hidupnya
diisi dengan perkara-perkara yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apabila dia nak menghembuskan nafas yang terakhir, kan, contohnya apabila sepanjang kehidupannya bibirnya, lidahnya senantiasa menyebut kalimah-kalimah thayyibah, kalimah subhanallah, Allahu akbar, la ilaha illallah dan sebagainya, maka apabila dia berlaku tidak sedar ataupun saat-saat sakarah tu, maka kalimah itu akan muncul, akan mudah disebutnya. Tapi sebaliknya, orang yang semasa hidupnya diisi dengan perkataan-perkataan yang lara, carut dan sebagainya, ada kalanya ianya muncul ketika dia dalam keadaan sakratul maut, kan? Jadi inilah yang dimaksudkan kata-kata Imam Ghazali yang mengatakan apa sahaja perbuatan kita di dunia adalah gambaran perbuatan kita di alam akhirat nanti. Tentulah betapa malunya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala apabila kita berkelakuan tidak senonoh di hadapan Allah di akhirat nanti, kan? Oleh sebab itu kita muhasabah diri kita. Kita tengok gambar ni sekejap, tuan-tuan. Inilah pemuda yang dalam keadaan koma, dia membaca Al-Quran, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, apabila kita dalam kehidupan ini dibiasakan dengan kalimah-kalimah yang baik, dengan bacaan Al-Quran, rupanya apabila kita dalam keadaan tak sedarkan diri, tuan-tuan, perbuatan amalan tersebut akan kita lakukan. Dan ada kaitannya lah dengan kita saat kita sakratul maut, masa sakarah tu kita tak sedar dah, tuan-tuan. Tapi walaupun diajar, kalau apabila sepanjang kehidupannya dia jauh daripada kalimah syahadah ni, tuan-tuan, kan, walaupun dia diajar, tak mudah untuk dapat dia mengikut kalimah la ilaha illallah tu apabila nak menghembuskan nafas yang terakhir, kan. Jadi apabila kalimah tersebut dah mendarah daging, kan, macam imam ni tadi, dia ayat Quran tu dah mendarah daging sebab dia sebagai imam hari-hari dia sebut ayat Quran tu. Jadi apabila dia dalam keadaan koma, dalam keadaan tak sedarkan diri, dia masih boleh membaca Al-Quran. Okay. Kemudian kita pula tengok pula gambar ni, tuan-tuan. Ni seorang hamba Allah yang cacat, tapi dia masih boleh melakukan perkara-perkara yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia cacat tangan, dia tak ada tangan. Dia bekerja sebagai pelukis pelan rupanya, tuan-tuan. Boleh jawab telefon,
Boleh tolong isteri masak lagi tuan-tuan, dengan menggunakan kaki masak cekodok. Kita yang cukup tangan ni jarang bantu orang rumah masak. Tolong anak belajar. Ambil air semayang. Allahu Akbar. Gosok gigi. Allahu Akbar. Sapu ratakan air tu dengan kaki di muka. Allah. Pakai songkok, pakai ketayak. Allah. Ayah. Allahu Akbar. Baca Quran. Allah. Dia punya pengajarannya, orang yang tak cukup jasad pun tuan-tuan masih boleh melakukan perkara-perkara yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita semua orang yang cukup anggota tubuh badan, tentulah kita lebih lagi sepatutnya melakukan ketaatan kepada Allah. Ini satu gambar, satu riwayat lagi yang menarik tuan-tuan untuk kita perhatikan. Imam besar Mekah Syekh Abdul Rahman Sudais, dia dijemput oleh salah satu stesen radio di negara beliau di Arab Saudi lah, untuk ditemu ramah serta membincangkan hal-hal yang berkaitan dengan agama di stesen radio berkenaan. Terdapat beberapa sesi soal jawab, tak ketinggalan juga sesi untuk para pendengar radio untuk menelpon dan bertanyakan soal kepada imam besar Mekah itu. Ketika tengah rancak berkumandang di udara, pihak stesen radio menerima panggilan telefon daripada seorang pendengar radio. Pendengar tu ucap, "Assalamualaikum, izinkan saya bertanya soalan." Syekh Sudais kata, "Aiyah, silakan teruskan." Maka pendengar tu kata, "Saya ingin bertanya mengenai tafsir mimpi." Maka Syekh Sudais kata, "Maaf, saya kurang arif berkenaan dengan ilmu tafsiran mimpi, tapi silakan bertanya. Mungkin saya boleh bantu dengan beberapa hadis sahih mengenai mimpi, seperti mimpinya Nabi Yusuf, atau juga ada hadis lain. Atau mungkin kalau saya tak boleh jawab, saya akan bertanyakan kepada kenalan saya yang lebih memahami." Maka yang penelpon tadi kata, Tuan Syekh, dia kata, saya bermimpikan seseorang yang dalam keadaan bugil mengelilingi ataupun tawaf Kaabah, tawaf di Kaabah dalam keadaan bugil tanpa perasaan malu. Apakah maksud tafsiran mimpi itu, hai Tuan Syekh? Ini seorang pemanggil di radio. Maka Syekh Sudais kata, Masya Allah, dia kata, yang ini saya tahu. Maknanya tafsiran mimpi ini saya tahu, dia kata. Orang itu, dia kata, akan diampunkan segala dosa oleh Allah umpama bayi yang baru lahir. Maknanya orang yang dilihatnya dalam mimpinya itu ketika tawaf dalam keadaan berbugil, maknanya tafsirannya, kata Syekh Sudais, orang tu dosanya diampunkan oleh Allah, taubahnya seperti bayi yang baru saja lahir. Maka pendengar tu berkata, penelpon tu kata, bolehkah saya memberi khabar gembira ini kepada beliau, kepada orang yang saya nampak dalam mimpinya itu? Maka Syekh Sudais kata,
sudah menjadi kewajipan bagi tuan untuk memberikan khabar gembira ini kepada beliau, kata Tuan Syekh, kata Syekh Sudais, kan? Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka pendengar tu kata, ini jawapan yang mengejutkan daripada Tuan Syekh, orang yang saya lihat dalam mimpi saya yang bertawaf dalam keadaan berbogel itu adalah Tuan Syekh sendiri, adalah Syekh Abdul Rahman Sudais sendiri. Dia nampak orang dia nampak dalam keadaan tawaf dalam keadaan berbogel. Maka Syekh Sudais dikatakan terkejut dan teresak-esak dia menangis, sehingga kan program itu terpaksa dibatalkan dan dihentikan kerana esakan tangisan Syekh Sudais Abdul Rahman, tuan-tuan. Rupanya yang dimimpi itu adalah Syekh Abdul Rahman Sudais sendiri, kan? Jadi tuan-tuan, dia punya pengajarannya tentulah kita pula bagaimana. Maknanya orang yang mendampingkan diri dengan Al-Quran ni, tuan-tuan, banyak kelebihannya, kan? Banyak kelebihannya, dan inilah mudah-mudahan saya dan kita semua dapat muhasabah, kan? Ini gambar di mana Sudais dalam keadaan menangis apabila penelpon tadi kata bahawasanya yang tawaf dalam keadaan bertelanjang bulat tu adalah dia, dan tafsiran mimpi tersebut, orang tersebut dosanya diampunkan oleh Allah, taubahnya seperti bayi yang baru lahir daripada kandungan ibunya. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah, gambar berikutnya, satu riwayat, ini kisah berlaku di Malaysia. Seorang isteri menangis-nangis nak memandikan jenazah suami dia. Ni tak tahu, saya ingat saya dah sebutkan ni. Bapa mertua dengan polis forensik tak bagi. Dia nak mandikan jenazah suami dia. Bapa mertua dia dan polis forensik tak bagi. Maka sambil menangis, isteri itu berkata, ini janji kami suami isteri, dia kata. Ini janji kami semua suami isteri. Kata suami dia sebelum meninggal, jika abang meninggal dulu, kamu mandikanlah jenazah abang. Andai kata kamu ataupun isteri mati dahulu dari abang, maka abang akan mandikan jenazah kamu. Ini perjanjian mereka suami isteri. Kalau abang meninggal dulu, awak mandikan jenazah abang. Kalau saya meninggal dulu, awak mandikan jenazah saya. Kalau awak meninggal dulu, saya mandikan jenazah awak. Janji suami dia. Maka dari luar bilik mayat terdapat seorang ustaz masuk tanya, apa hal ni? Ustaz tu kata, kan? Jadi dikatakan kepadanya bahawasanya isteri tu nak mandikan jenazah. Tak apa kalau isteri nak mandikan jenazah suami. Ustaz tadi bersama-sama beberapa orang lagi temankan si isteri tu mandikan jenazah suami dia. Maka dengan tenang isteri membasuh muka suami sambil berdoa. Inilah wajah suamiku sayang, dia kata. Tapi Allah lebih menyayangi abang, lebih sayangkan abang. Moga Allah ampunkan dosa abang dan satukan kita di akhirat nanti. Ketika basuh muka suami dia, dia cakap macam tu. Semoga Allah ampunkan dosa abang dan satukan kita di akhirat nanti. Ketika isteri tadi membasuh tangan jenazah suami, dia berkata, tangan inilah yang mencari rezeki yang halal untuk kami masuk ke mulut kami. Moga Allah beri pahala untukmu wahai suamiku. Ketika dia basuh tangan suami, tangan inilah yang cari rezeki yang halal untuk kami sekeluarga yang dimasukkan ke mulut kami. Moga Allah memberi pahala untukmu wahai suamiku. Ketika dia membasuh tubuh jenazah suami sambil berkata, tubuh inilah yang memberikan pelukan kasih sayang kepadaku dan anak-anak.
Moga Allah beri pahala berganda untukmu, wahai suamiku. Ketika dia membasuh kaki jenazah suami sambil berkata, dengan kaki inilah abang keluar mencari rezeki untuk kami, berjalan dan berdiri sepanjang hari semata-mata untuk mencari sesuap nasi. Terima kasih abang, dia kata. Moga Allah beri engkau kenikmatan hidup di akhirat dan pahala yang berlipat kali ganda. Maka selesai dia memandikan jenazah suaminya, si isteri mengucuk sayup suaminya dan berkata, terima kasih abang, kerana aku bahagia sepanjang menjadi isterimu. Ini ungkapan yang begitu fantastis. Terima kasih abang, dia kata, kerana aku bahagia sepanjang menjadi isterimu, dan terlalu bahagia, dan terima kasih kerana meninggalkan aku bersama permata hatimu yang persis dirimu, dan aku sebagai seorang isteri redha akan pembagianmu kerana kasih sayang Allah padamu. Ini gambar ketika dia saat mengucup dahi suami, jenazah suaminya, saat-saat akhir suaminya akan dikebumikan, akan diantarkan ke pusara. Ini sebagai muhasabah untuk saya dan kita semua, tuan-tuan. Apakah isteri ataupun suami kita nanti nak sama-sama mandikan jenazah kita? Saya, isteri saya sebagai tukang mandi jenazah, tak semesti dia akan mandikan jenazah saya nanti, kan? Dan juga kita semualah, tuan-tuan. Tapi begitulah janji pasangan suami isteri ini, begitu indah janjinya, tuan-tuan. Tapi ungkapan yang disebutkan oleh isterinya itu ketika mandikan jenazah suaminya, itu yang lebih menyentuh hati kita sepatutnya, kan? Sebab dia merasakan bahawasanya dia begitu bahagia selama berada berdampingan dengan suaminya. Tentulah suaminya ini adalah suami yang soleh, yang membimbing, yang memimpin dia untuk menjadi isteri solehah. Isteri tak buat macam ni, tuan-tuan, kalau suami dia tak berapa nak soleh, kan? Dia tak akan buat perkara begini. Maka dari itu, dia punya pengajarannya, saya dan kita semua mesti mendaftar, tuan-tuan, untuk menjadi suami yang soleh, bagi mendidik pasangan hidup kita untuk menjadi isteri-isteri yang solehah. Sebab dia adalah merupakan amanah Allah yang akan kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Kemudian, tuan-tuan yang dirahmati Allah, ini kisah, kita tengok filem sekejap. Ini adalah kisah Bilal bin Rabah, tuan-tuan. Tak boleh dengar suara. Kisah Bilal bin Rabah, di mana dia diletakkan batu di atas, batu besar di atas perutnya, di mana dia dicambuk. Ini dia Bilal. Dia dipaksa untuk mencambuk kawannya sendiri yang sama-sama memeluk Islam, yang dah masuk Islam. Lihatlah riak wajah di muka Bilal. Dia tak sampai hati untuk dipaksa bagi mencambuk saudaranya sendiri, saudara se-Islamnya. Pemuka-pemuka Quraisy, majikan-majikannya memaksanya untuk mencambuk. Lihatlah wajah Bilal. Dia lepaskan cambuknya, tuan. Allahu akbar. Terkejut, mereka terkejut. Kawannya paksa dia, suruh cambuk dia. Apa yang berlaku? Dia buang cambuk tu. Akhirnya inilah saat permulaan untuk Bilal bin Rabah diazab, diseksa oleh majikannya, oleh penduduk Mekah. Kemudian datang utusan daripada Abu Bakar As-Siddiq membeli Bilal bin Rabah untuk dimerdekakan. Dia dicambuk.
Allahu Akbar. Allah. Allah. Ahad. Ahad. Allahu Akbar. Begini getirnya Bilal bin Rabah dalam mempertahankan Islam, dalam mempertahankan akidah, dalam mempertahankan iman. Ya Allah, angkat batu yang besar bagi diletakkan di atas perut Bilal. Allah. Allah. Tak silap saya dalam lakonan ni adalah isteri kepada Abu Lahab. Ini datang utusan daripada Abu Bakar As-Siddiq untuk membeli Bilal bin Rabah dengan uang kepingan-kepingan emas. Perempuan ni pijak tangan Bilal. Allahu Akbar. Akhirnya bersetuju untuk Bilal bin Rabah dimerdekakan dengan bayaran kepingan emas. Ini Abu Bakar yang membeli Bilal bin Rabah. Riwayat yang lain menceritakan, tuan-tuan, dikatakan bahwasanya apabila ditanyakan kepada Bilal bin Rabah, bilakah saat yang paling indah dalam hidupmu, saat yang paling bahagia engkau rasakan? Maka Bilal bin Rabah menjawab, itulah masanya, di saat aku dibaringkan di atas pasir yang panas, di tengah padang pasir yang panas, di saat badanku dicambuk, di saat batu besar diletakkan di dalam perut, di atas perutku. Inilah saat yang paling bahagia, saat yang paling indah dalam hidupku, kata Bilal bin Rabah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, untuk nak dekatkan diri kita dengan Allah, dia ada liku-likunya, dia ada ranjaunya. Namun demikian tuan-tuan, walaupun ada liku-liku, walaupun ada ranjau, tapi di sana ada ketenangan, di sana ada kebahagiaan. Apabila kita dah dekatkan diri kita dengan Allah, walaupun terpaksa melalui liku-liku yang getir, itu adalah cobaan dalam keimanan, biasa berlaku kepada orang-orang yang nakkan tingkatkan keimanannya. Namun demikian, ada orang yang hidupnya bergelimang dengan dosa dan maksiat, tuan-tuan. Untuk nak melakukan dosa ni, dia tak ubahnya bagaikan dihampar permaidani merah. Ada keseronokan, ada kebahagiaan di sana. Ada gelak ketawa, bukan kebahagiaan, ada gelak ketawa di sana. Bilal ada tangisan. Namun akhirnya tuan-tuan, Bilal kata itulah saat kebahagiaan dalam hidupnya. Bagi orang yang bergelimang dengan dosa maksiat, dengan zinanya, dengan araknya, dengan judinya dan sebagainya, memang seronok, tuan-tuan. Tapi akhirnya di sana ada keputusasaan, di sana ada kegelisahan, di sana ada rasa tidak menentu dalam kehidupan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, biasalah untuk nak dekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia kena melalui liku-liku dalam kehidupan. Kemudian gambar ni, tuan-tuan bayangkan, sebenarnya apabila nak dekatkan diri pada Allah, kat mana-mana pun boleh. Ini adalah pemain bola sepak daripada Syria bernama Nasir Al-Sabai. Dia melaksanakan solat asar ketika latihan main bola, ketika azan dikumandangkan. Dia main bagi pasukan bola sepak Persib Bandung. Tuan-tuan, dalam keadaan
boleh macam mana pun dalam keadaan pakai uniform main bola, dia boleh sembahyang. Kan? Maknanya setengah orang masa lapang tapi tak mampu untuk nak dekatkan diri kepada Allah bagi melakukan ibadah. Ini lagi satu gambar di mana pilot ni sembahyang ketika helikopternya baru saja landing, sembahyang di atas landasan kapal terbang ni mungkin, tuan-tuan. Allahu Akbar. Kan? Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah, sedikit berkaitan tentang nasihat kubur. Kubur kata, saya pernah sebutkan tuan-tuan dalam kuliah lepas, kita ni sebenarnya kubur kita sedang duk lambai, duk panggil kita, cuma kita tak nampak dengan mata kepala, tapi dia nampak dengan mata hati. Apabila tuan-tuan kita dimasukkan dalam kubur nanti, kubur akan kata kepada kita, aku adalah tempat yang paling gelap di antara tempat-tempat yang gelap, maka terangilah aku dengan tahajud. Terangilah aku, kata kubur, dengan tahajud. Dan tahajud juga tuan-tuan adalah merupakan mas kahwin untuk meminang bidadari di dalam surga. Saya pernah tulis sebut dalam kuliah pada pagi semalam, kan? Tahajud adalah merupakan mas kahwin untuk meminang bidadari di dalam surga. Ada seorang wali Allah bernama Ali bin Bakar. Dia mengatakan bahawasanya semenjak 40 tahun kebelakangan ini, saat yang paling tidak seronok dalam hidupku, dia kata, apabila terbit fajar. Saat yang paling tidak seronok dalam hidupku apabila terbit fajar. Kenapa? Apabila jawapannya apabila terbit fajar, saat dia berbisik, saat dia bermunajat dengan Allah dalam tahajudnya sudah berakhir. Itu adalah saat yang paling tidak seronok dalam hidupku sepanjang 40 tahun kebelakangan ini, kata Ali bin Bakar, seorang wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebenarnya apabila kita ni dah begitu rapat, tahajud tu adalah saat kita berbisik dan bercinta dengan Allah, tuan-tuan. Saat kita menumpahkan kasih sayang kita dengan Allah Subhanahu wa taala di saat kita bertahajud itu. Jadi maka dari itu orang bercintalah, macam kita baru-baru menikah dahulu kan, pada saat malam pertama dengan pasangan kita, kerana cintanya kita dengan isteri kita yang cantik, kerana cintanya kita dengan suami kita yang handsome. Malam kan terasa pendek pada malam pertama tu, kita terasa malam tu pendek. Begitu jugalah apabila kita bercinta dengan Allah, tuan-tuan. Apabila cinta tersebut telah begitu mendalam, maka kita terasa malam itu pendek, tuan-tuan. Malam tu pendek. Itu yang kata Ali bin Bakar, saat yang paling tidak seronok dalam hidupku sepanjang 40 tahun ini adalah saat di mana terbit fajar, kata Ali bin Bakar. Jadi tahajud juga adalah merupakan penerang kita di dalam kubur. Kubur kata lagi, aku adalah tempat yang paling sempit, maka luaskanlah aku dengan silaturrahim. Maknanya kubur ini boleh diperluaskan, tuan-tuan, boleh diluaskan dengan silaturrahim. Maknanya hubungkanlah tali persaudaraan antara sesama kita. Dan apabila kita pergi ke satu daerah yang tujuannya untuk menziarahi saudara kita, maka malaikat akan memayungi kita, tuan-tuan. Dalam hadis pun disebutkan, orang yang mengeratkan tali silaturahim ini boleh memanjangkan umur, tuan-tuan. Boleh memanjangkan umur. Itu sama ada umur sebenarnya dipanjangkan, kan? Yang dia 20 tahun lagi jadi 40 ataupun 50 tahun lagi, ataupun nilai umur tu, tuan-tuan. Nilai umur tu walaupun kita hanya 60 tahun, tapi nilai itu Allah Subhanahu wa taala perbanyakkan nilai umur kita tersebut. Itu ada riwayat mengatakan kalau kita menghubungkan tali silaturahim, Allah panjangkan umur yang sepatutnya 3 tahun lagi menjadi 30 tahun lagi. Tapi sebaliknya, orang yang memutuskan hubungan tali silaturahim,
Orang yang sepatutnya umur dia 30 tahun lagi, dia akan dikurangi Allah jadi 3 tahun lagi. Yang suka memutuskan hubungan tali silaturahim. Jadi tali silaturahim ni tidak boleh putus tuan-tuan melebihi daripada 3 hari. Kalau 3 hari kita tak bertegur sapa dengan sahabat kita, maka kita walaupun pada malam-malam Ramadan tidak diampunkan oleh Allah dosa kita. Kemudian kubur kata, aku adalah tempat yang paling sepi, maka ramaikanlah aku dengan memperbanyakkan membaca Al-Quran. Jadi Al-Quran dia boleh menemankan kita di dalam kubur. Aku adalah tempat binatang-binatang yang menjijikkan, maka racunkanlah binatang tersebut dengan amal sedekah. Di kala jengking lipan dalam kubur, ular dan sebagainya tuan-tuan, racunkan ular kala jengking tu dengan perbanyakkan sedekah semasa hidup di dunia. Aku yang menyempitmu, kata kubur, sehingga hancur, sehingga hancur bila mana kamu tidak solat. Bebaskanlah kesempitan itu dengan memperbanyakkan solat. Aku adalah tempat untuk merendammu dengan cecair yang sangat amat sakit. Bebaskanlah rendaman itu dengan puasa. Aku adalah tempat mungkar dan nakir bertanya, maka persiapkanlah jawapanmu dengan memperbanyakkan mengucap kalimah la ilaha illallah. Perbanyakkan mengucap kalimah la ilaha illallah, seolah dia boleh mempermudahkan kita untuk menjawab soalan daripada malaikat mungkar nakir. Tuan-tuan lihat gambar yang di sebelah tu. Itulah keadaan kita ketika kita telah beberapa hari di dalam kubur. Dipenuhi dengan ulat, tuan-tuan. Dipenuhi dengan ulat. Inilah yang merunsingkan Umar bin Abdul Aziz, tuan-tuan. Umar bin Abdul Aziz disebutkan dalam riwayat ketika seminggu selepas dia dilantik menjadi khalifah, badannya menjadi kurus kering. Kurus kering badannya. Sehingga ketika itu dikatakan, orang bertanya kepada isterinya, kenapa Umar bin Abdul Aziz menjadi kurus kering begini padahal baru seminggu sahaja dia dilantik menjadi khalifah. Maka isterinya berkata, Umar bin Abdul Aziz sudah tidak lagi tidur malam. Dia berbaring di atas katil tempat tidurnya, dia bergolek ke kanan dan bergolek ke kiri. Dia tak ubahnya bagaikan tidur di atas bara, kata isterinya. Apabila ditanyakan kepada Umar bin Abdul Aziz, kenapa berlaku demikian? Badan kamu begitu kurus, mata cengkung, muka pucat, padahal baru seminggu sahaja dilantik menjadi khalifah. Umar bin Abdul Aziz menjawab, aku telah diamanahkan untuk memimpin umat Islam. Tentu nanti aku akan dipertanggungjawabkan di akhirat tentang khidmatku, bagaimana layanan aku sebagai kepada orang fakir, bagaimana layanan aku kepada orang miskin, dan bagaimana layanan aku kepada para janda. Kata Umar bin Abdul Aziz, semuanya itu aku akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah, dia kata. Kerana pemimpin itu sebenarnya adalah merupakan khadam, tuan-tuan. Pemimpin adalah khadam, pemimpin adalah pelayan kepada rakyatnya. Ibnu Ziyad, seorang ulama, pernah bertanya kepada Umar bin Abdul Aziz ketika dia menyaksikan badan Umar bin Abdul Aziz kurus kering. Wahai Amirul Mukminin, kenapa berlaku demikian? Kata Ibnu Ziyad, terlalu kurus badanmu padahal engkau baru seminggu sahaja dilantik menjadi khalifah. Maka Umar bin Abdul Aziz berkata, wahai Ibnu Ziyad, pernah tak engkau membayangkan ketika 3 hari aku berada di dalam kuburku? 3 hari aku berada di dalam kuburku. Ketika itu dia kata, kain kafanku sudah terkoyak. Aku baring berbantalkan tanah. Dan ketika itu pastilah engkau akan memandang tubuhku dalam keadaan yang betul-betul menjijikkan, kata Umar bin Abdul Aziz. Tuan-tuan, inilah saat yang paling ditakuti oleh Umar bin Abdul Aziz, di saat berada dalam kubur. Tuan-tuan bayangkanlah, badan kita yang demikian cantik, demikian mulus, akhirnya nanti akan dipenuhi dengan ulat-ulat, akan dipenuhi dengan cacing-cacing yang akan meregut daging-daging, kulit-kulit dan biji mata kita pun akan dihancurkan oleh ulat-ulat dan cacing-cacing yang berada dalam kubur tersebut. Jadi mudah-mudahan saya dan kita semua dapat membuat persiapan untuk berada di tempat yang
yang semestinya suatu ketika kita akan sampai nanti ke sana. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, cuma ada beberapa gambar lagi saya nak tunjuk. Ni adalah gambar apa, panggang baby, panggang bayi. Wallahu alam, ni tak tahu entah di mana peristiwa ni berlaku. Tapi begitulah keadaan tuan-tuan hari ini. Sebagaimana yang kita maklum, setiap 17 minit lahir seorang anak luar nikah di Malaysia ni. Setiap 17 minit tuan-tuan, kan? Itu yang didaftarkan. Itu yang didaftarkan setiap 17 minit seorang lahir. Tuan-tuan, maka sebahagiannya ada yang mereka campakkan dalam tandas, ada yang mereka campakkan dalam longkang, ada yang mereka campakkan dalam tong sampah, ada yang mereka campakkan ke dalam Sungai Kelang dan sebagainya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, untuk menyelesaikan perkara ini tak lain tak ada bukan adalah kembali kepada hudud, kembali kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Tak ada penyelesaian melainkan itulah penyelesaian. Satu lagi gambar tuan-tuan. Ni bayangkan ketika kita leka membeli belah, tatkala leka membeli gadget-gadget baru, atau tak kala kita bersenang-senang lelang tidak bekerja, lihatlah kanak-kanak ini yang juga leka bekerja demi sesuap nasi. Apakah perasaan anda apabila melihat jauh ke dalam matanya itu? Dia bekerja dengan sungguh-sungguh tuan-tuan nak dapatkan sesuap nasi, mengangkat batu-batu. Dan perkara yang begini tuan-tuan, ini baru berlaku peristiwa ini tuan-tuan. Ni di Bangi perkara ni berlaku. Ni satu kisah. Apabila lonceng sekolah, lonceng rumah sekolah berbunyi menandakan istirahat, budak-budak dalam kelas tersebut mengucapkan terima kasih cikgu. Semua pelajar beredar untuk pergi ke kantin. Tapi seorang pelajar ini tak keluar untuk rehat. Awak tak rehat ke, Alif? Kata cikgu dia. Awak tak rehat ke, Alif? Tanya cikgu kepada pelajar ni. Tak cikgu, jawab Alif dengan ringkas. Kenapa tak rehat? Kata cikgu. Jawab Alif, mak saya beri saya 50 sen sehari cikgu. Ni di Bangi peristiwa ni berlaku tuan, tahun 2013 ni. Mak saya beri 50 sen kepada saya sehari cikgu. Kat kantin dia kata 50 sen ni hanya dapat beli nugget je, dia kata. Nugget je sekeping 50 sen ni. Malulah cikgu, dia kata, beratur panjang-panjang beli nugget sekeping je, dia kata. Allahu Akbar. Jadi saya kumpulkan duit hari ni untuk makan hari esok. Dia kumpul duit yang 50 sen hari ni, makan untuk hari esok. Jadi saya dapatlah, dia kata, makan satu keping nugget 50 sen nugget, dan air sirap 50 sen, dia kata. Saya kat kantin cikgu, dia kata hanya hari Selasa dengan hari Khamis je, dia kata. Kata Alif tunduk dengan malu apabila dia cakap dengan cikgu. Maknanya sebab yang 50 sen tu dia kumpul jadi RM1, jadi cuma hari Selasa dengan Khamis aja, dia kata. Jadi tuan-tuan, perasaan saya mula bercampur bau, kata cikgu yang cerita ni. Sedih sebab di zaman 2013 ini masih ada pelajar yang membawa 50 sen ke sekolah. Ramai di antara kita memandang 50 sen jumlah yang kecil, sedangkan bagi pelajar ini 50 sen sangat besar artinya. Saya tanya lagi, kalau hari Jumaat awak tak pergi ke kantin lah ya? Kata cikgu tu tanya. Oh, dia kata hari Jumaat cikgu, duit 50 sen ni saya sedekahkan masa bacaan Yasin cikgu. Dia setiap hari Jumaat sekolah dia ada bacaan Yasin. Saya sedekahkan duit 50 sen ini ketika bacaan Yasin. Jawab Alif dengan bersahaja. Mak saya kata kalau kita sedekah, rezeki kita akan bertambah. Dia kata macam tu. Mata saya dah berkaca, kata cikgu ni. Saya terkejut dan bertambah sebab dahlah duit ada 50 sen, siap boleh sedekah pula. Ya Allah, cikgu ni kata, limpahkanlah rezeki bagi keluarga pelajarku ini. Luaskanlah rezeki mereka, semoga mereka tidak lagi berada dalam kemiskinan. Dia kata, terpukul sungguh saya, kata cikgu tu.
Bayangkan duit 50 sen yang diberi untuk makan, dia infakkan 50 sen untuk tabung sekolah setiap Jumaat semasa membaca Yasin. Dia mungkin kisah ini nampak simple, tapi bagi saya, kata cikgu ni, dia memberi 1000 pengajaran. Mungkin Allah nak temukan saya dengan pelajar ini supaya lebihkan saya bersedekah pada jalan Allah SWT. Itu disebutkan di bawah sekali. Ini dikata sumber dari seorang sahabat yang mengajar di IPG Bangi. Peristiwa tersebut berlaku di Malaysia. Ada lagi tuan-tuan, 2013 ni budak bawa 50 sen. Tapi yang menariknya, dia gabungkan duit 50 sen tu menjadi RM1, supaya dia tak malu beratur. Sebab kalau beratur buat 50 sen dapat beli nugget satu je, beratur panjang dia tu. Tapi kalau dah RM1 tu boleh dah 50 sen beli nugget, 50 sen beli air sirap, dia kata. Tapi yang hebatnya, boleh sedekah lagi tuan-tuan hari Jumaat 50 sen tu ketika sekolahnya bacaan Yasin. Ini menjadi satu renungan kepada saya dan kita semua tuan-tuan, untuk kita sedar bahawasanya harta yang kita miliki ini bukan milik kita semua, ada sebahagiannya untuk Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita belanjakan pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk hak orang lain. Saya rasa itu saja tuan-tuan, beberapa gambar yang saya tunjukkan pada pagi ini. Mudah-mudahan ianya akan menjadi intibar kepada saya, menjadi intibar kepada kita semua. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Ya Allah, sedikit ilmu yang kami perkatakan pada pagi ini, berikanlah kekuatan kepada kami untuk menghayati dan mengamalkan dalam kehidupan kami. Bahagiakanlah hidup kami di dunia dan di akhirat, ya Allah. Berikanlah kekuatan pada kami untuk membawa bekal sebanyak-banyaknya dalam perjalanan kami untuk bertemu denganmu nanti. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.